Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Siapa yang tak kenal aku Hafiz bin Said. Okay, merupakan owner pada Hafiz.s channel. Okay, untuk korang yang baru lihat channel ini, please subscribe, like and bagi komen sikit and bagi cadangan kat bawah kalau korang ada idea lain yang korang nak bagi tahu ataupun nak komen untuk video ni. Semalam, okay, waktu aku tengok social media, aku ada terlihat gambar ini ataupun video ini. Okay, macam korang boleh tengok kat sini, aku ada bagi gambar. Okay, aku rasa mungkin ada di kalangan korang yang pernah tengok gambar itu ataupun video itu. Okay, di mana seorang pasangan pemuda yang orang kata apa, diorang si isteri, okay, pasangan muda ni, si isteri nakkan Lamborghini kononnya, yang dia mengidam Lamborghini dan dia kata anak dia yang teringin sangat. Okay, itu dah satu bab. Okay, satu lagi adalah seorang lagi ni membeli kereta. Okay, membeli kereta dengan cash. Okay, cash yang melebihi atas daripada RM500,000 untuk membeli kereta tersebut. Okay, tiada masalah kat situ sebab dia nak memberi kepada kedua ibu bapa dia. Bagi saya, itu perkara biasalah. Okay, seorang anak yang nak membalas jasa kedua ibu bapa dia, bagi aku benda tu sangat normal lah. Okay, sangat normal. Okay, cuma apa yang aku nak utarakan kat sini adalah dia punya impact pada perkara tersebut. Sebab aku perasan kebanyakan orang muda yang sekarang ni, aku tengok diorang terlalu, macam mana nak cakap, asal nak nampak berjaya sahaja nak perlu ada kereta mewah pula tu. Okay, itu satu. Yang kedua, gadget lah. Okay, macam laptop ke, yang paling senang iPhone lah. Okay, iPhone. Okay, selalunya dua benda ni adalah yang paling ketara lah yang aku tengok dekat social media, di mana bila kita nak nak tunjukkan kejayaan kita sahaja, perlu tunjukkan dua benda ni, iPhone dengan kereta. Bagi aku sebenarnya that's not how you patut tunjukkan kejayaan korang. Okay, and sebenarnya kejayaan korang ni sebenarnya tak perlu ditunjuk pun, orang akan perasan sendiri sebenarnya. Sebab apa? Okay, korang boleh tengok kat luar billionaire yang betul-betul lagi kaya pada korang. Okay, dia pun tak ada tergedik-gedik nak tunjuk kejayaan dia. Okay, relax saja, duit makin banyak. Okay, every month. Okay, perniagaan pun kebanyakannya legit. Ya, mungkin kat sebalik tabir ada bisnes yang mungkin kita tak tahu, yang mungkin illegal ataupun whatsoever. Okay, yelah, aku tahu mungkin ada yang tidak setuju dan ada yang mungkin alah bang, diorang mungkin ada bisnes yang haram yang kita tak tahu kan. Ya betul, tapi aku nak tunjukkan yang sikap mereka. Okay, sikap bilion-bilionaire ni yang sepatutnya kita contohi. Kita tidak perlu pun nak tunjuk kat orang. Kita kalau nak beli,
Okay, tak payah nak upload kat social media ataupun just tunjuk gambar macam tu saja. Tak perlu nak beritahu, oh aku bawa cash pergi kedai ni. Oh no, that's not solution yang ataupun benda yang patut korang buat lah. Untuk korang yang orang kata apa, mungkin baru nak berjaya ataupun baru sahaja berjaya, please lah, aku mencadangkan korang janganlah terus beli kereta. Okay, korang kena ingat, walaupun korang beli kereta, korang ada orang kata komitmen belakang dia tau. Okay, selepas itu, komitmen selepas pakai tu, daripada minyak, servis, road tax, insurans, lepas tu miscellaneous, maksudnya kerosakan yang kita tak tahu bila akan berlaku. So benda-benda tu yang sepatutnya korang kaji dulu, korang punya level patut beli kereta tu tahap mana. Itulah aku agak bukan nak kata proud, sebab bangga juga sebab orang muda yang beli kan. Okay, tapi at the same time tindakan tu macam kurang bijak lah. Sebab bagi aku patut korang kembangkan bisnes, buat bisnes lain. Lagilah waktu PKP ni sepatutnya korang buat bisnes, korang pergi tolong orang-orang yang tak ada pekerjaan, build orang kata apa, income untuk menjana kewangan yang lebih lagi. Sepatutnya buat benda-benda macam tu lah. Macam aku, okay, kalau aku ada duit sebanyak itu, patut aku saving untuk investment. Maksudnya letak kat tabung haji, ASB, lepas tu tambahkan prinsipal lagi kan, tambahkan dividen lagi. Aku buat benda-benda yang macam tu sepatutnya. Ataupun aku buatlah bisnes tambahan. Okay, build bisnes tambahan yang lebih yakin lah. Contoh aku buka tea leaf ke, Cik Tan ke, hot and roll ke, yang bisnes yang kurang sedikit daripada 1 juta lah. Okay, bagi aku ialah yang influence orang kata Insta famous dengan influencer ni, okay, yang zaman sekarang ni, aku pun tak boleh nak salahkan mereka juga. Sebab yalah, kadang-kadang orang keliling dia. Okay, sebab apa aku faham kenapa dia orang beli kereta. Sebab apa, ini salah satu sebab lah. Okay, salah satu sebab. Yang pertama, dia merupakan faktor pandangan orang lah. Okay, contoh kalau korang beli kereta yang mewah, so orang akan percaya kat kau, lebih percaya. Dan benda tu sebenarnya senang nak nampak. Kalau pihak bank tengok ke apa, diorang akan nampak benda tu dulu. Sebab benda tu di luaran. Okay, macam tu juga dengan iPhone. So macam orang kata apa, tanggapan, okay, pandangan orang pada pemilik tu yang orang ni akan lebih serius. Tapi ada juga yang scammer yang gunakan kaedah ni kan. Bagi aku, jutawan sebenarnya tak menunjuk pun. Mereka beli je apa yang diorang nak beli, tapi diorang tidak terlalu menunjuk lah. Okay, kebanyakan yang aku tengok, okay, kat mana-mana lah, social media ke, YouTubers ke, Insta famous ke, jual produk timbang kilo ke. Okay, bagi aku diorang beli kereta mewah ni macam acah-acah sebenarnya, acah-acah jutawan. Sebenarnya diorang baru je nak ada duit banyak. Sepatutnya diorang orang kata apa, ya aku faham tak salah nak reward, tapi beli yang orang kata below 10% daripada duit yang korang ada tu, sepatutnya korang simpan
untuk emergency. Mana tahu tiba-tiba korang sakit ke, korang nak nak gunakan untuk benda-benda yang perlu ke, untuk merawat mak ayah korang ke kan, itu lebih perlu. Tapi sepatutnya ini yang aku nak tegur ni, bila korang dah duit banyak, sepatutnya benda pertama yang korang patut buat adalah pergi haji. Ini untuk orang Islam okay? Benda yang sepatutnya korang perlu buat bila duit dah banyak adalah pergi haji. Ini yang kesilapan yang ramai orang buat. Sepatutnya bila kita dah duit banyak ni, confirm lah kita mampu, sebab kita, duit dah ada. Okay, contohlah kau ada 600,000, kau korbankan 50 ke 60,000. Ni yang untuk pergi sendiri maksudnya bukan ada tabung haji. Pergi, kau boleh bayarkan untuk mak ayah korang pergi haji, korang pun dapat pahala berpanjangan pula tu kan. Bila bagi kereta mewah, bagi aku bukan tak betul, tapi sedikit silap lah kat situ. Maksudnya patut dia boleh plan untuk lebih berguna lah kan. Ya, aku harap korang as my viewers, okay, mungkin yang umur aku ni, mungkin ada yang buat, ada yang tak. Tapi aku risaukan yang generasi yang lebih baru daripada aku, lebih bawah, yang mungkin tidak pandai nak berfikir. So aku harap korang please jangan buat kesilapan yang sama. Okay, aku tahu rezeki adalah rezeki masing-masing. Bila korang dapat duit, contoh korang dapat 100,000, 50,000, kau jangan terus beli kereta yang besar-besar. Beli kereta yang biasa-biasa je. Aku yang kerja dengan abang aku ni pun selepas 10 tahun baru abang aku beli sesuatu yang lebih mewah. Tapi itu pun saya beli second hand. Aku pun sambung bayar kereta abang aku. Maksudnya aku bukan beli kereta yang mewah, aku beli below 80,000. Okay, tapi itu pun aku sambung bayar. Aku ada beli kereta baru, tapi kereta tu pun aku dah jual, sebab takkan aku nak bayar dua kereta kan. So aku pakai je apa yang ada, sebab kereta ni adalah daripada point A nak ke point B. Itu saja yang kau, yelah, mungkin ada kereta yang sedap, korang akan lebih selesa, lebih mewah, lebih dihormati. Okay, but please jangan tertipu dengan dunia. Tak kisah kau nak beli yang mewah, tapi please tengok poket kita. Okay, lagi satu, aku rasa macam suspicious juga sebenarnya bila dia beli secara cash. Okay, dia orang muda tau. Okay, bisnes apa yang dia buat sampai 600,000? Benda tu yang suspicious. Okay, aku harap pihak kerajaan dapat pantau lah benda ni. Aku tak kisahlah kalau diorang daripada legit business kan. Ya, itu saja yang aku nak sampaikan. Aku harap pesanan aku ni berguna untuk semua. Okay, Assalamualaikum. See ya. Kalau korang ada benda-benda yang korang nak bagi idea, please bagi komen kat bawah. Apa lagi topik yang korang nak buat, nak aku buat, sorry. Okay, see ya, bye, Assalamualaikum.